Hari ni adalah 16 hari bulan 6 ya. So hari ni baru lepas sekolah, cuti sekolah. Dengan kata last week 1 minggu cuti sekolah memang pack gila lah. Bukan dengan kata sebenarnya. Kebetulan kami ada buat sikit urusan di UTC. InsyaAllah nampak memang ramai sangat ya beratur untuk buat pasport. Sampai tengok pun takut macam dah macam ular dah. Itu peratur queue dia memang panjang di Shalam UTC. Masa cuti sekolah tu memang ramai gila lah. Saya tengok pun terkejut, tak tahu berapa lama kena tunggu tu. Confirm berjam-jam lah. Jadi hari ni adalah 16 hari bulan 6 2022. So dah lepas cuti sekolah dan saya pun perlu buat pasport untuk renew kerana pasport saya sudah expired. Nak travel, so perlulah buat pasport baru So hari ni datanglah buat pasport. Pagi-pagi sampai sini dah nampak ramai orang. Sekarang pukul 7.50 lebih kurang macam tu. Saya dah sampai imigrasi di Poklang So dengan kata sini tak ramai orang, jadi datang sinilah. Harap-harap boleh dapat proses pasport baru pasal pasport dah expired. So jom kita pergi peratur dulu pasal nampak dah ramai orang dah. Dengan imigrasi di Poklang ni buka 7.30 7.30 dah mula bagi orang ambil nombor. Tapi kalau tengok website kan dia kata dalam pukul 8 baru buka. Tapi saya sampai sini dalam 7.50. So memang inilah, tengok macam mana keadaan ni. Buat masa ini memang kita beratur sampai tepi jalan sampai tepi jalan dari bangunan dalam sampai luar untuk ambil nombor aja. Ini peringkat pertama adalah ambil nombor. Okey, sebelum peringkat ni apa kita perlu buat untuk renew pasport Untuk renew pasport aja. Yang pertama kali apa yang perlu kamu buat? Iaitu online buat Sekarang semua kalau untuk renew pasport ni semua kena buat online. So tak susah sebenarnya. Paling tricky adalah masalah gambar yang kita upload. Dia macam-macam format ada. So bukan macam-macam lah. Dia ada dia punya SOP, standard procedure punya untuk masuk gambar tu. So kita pun hadapi sikit masalah kerana upload berapa kali tak dapat approve So last kita buat dapat approve. Tapi ada dengar kawan cakap pun dah approve, lepas tu sampai sini kena ambil balik gambar baru di depan kaunter. Tak pasti apa masalah. Tapi yang kita tahu, kalau you pakai cermin mata, jangan pakai cermin mata ambil gambar Buka cermin mata, ambil gambar untuk upload gambar baru. Okey? Kerana dalam website tu dia tak bagi tahu. Seperti kawan kita dia ada buat adalah dia memang pakai cermin mata. So bila dia ambil gambar kat luar, bila upload sendiri dia approve saja. Dalam website tu approve. Tapi bila sampai imigrasi pula cakap tak boleh pasal dia pakai cermin mata. So dia kena ambil sekali lagi dan tunggulah, biasalah. So sekarang pagi-pagi ni 7.50 saya peratur, dah 7.55 dah, masih peratur, tak gerak-gerak lagi. Pasal peratur ni dari dalam dari dalam main pintu besar, pintu masuk dalam bangunan sampai gate luar. Sekarang kita kat tepi jalan ni. So inilah keadaan buat masa ini Tadi beratur sampai luar Sekarang kita dah masuk dalam. Tapi tengok queue masih panjang lagi. Ada yang katakan dah dapat register online, tapi datang 2-3 kali pun tak dapat nombor, lepas tu kena pulang. Inilah situasi sekarang di custom immigration. Kita dah beratur dalam setengah jam 30 minit. Sekarang dah sampai depan pintu, tapi ada beberapa orang lagi di depan saya ni. Mungkin lagi 5 minit lah kita sudah boleh masuk. Tak tahu apa keadaan dalam, ambil nombor ke, tak dapat nombor ke, tak pasti lagi. Tapi queue memang masih panjang Queue memang masih panjang lagi. Tapi tak dah sampai macam pagi ni kan. Pagi ni sampai luar tepi jalan tu. Okay, kita sudah boleh gerak. Guard sudah bagi semua gerak, masuk ambil nombor saja. Sekarang 8.25, lebih kurang sudah 35 minit kita beratur. Sekarang tunggu ambil nombor lagi. Belum dapat nombor lagi tak pasti lagi apa keadaan di dalam. Okey, kami beratur mula dari pagi pukul 7.50 AM.
sampai lebih kurang pukul 8.25 dapat nombor, dan dia bagi tahu ini nombor untuk 1093. Nombor ini tolong jangan beli nombor itu kerana dia akan naik first price. So tolong jangan beli, pasal kalau saya beli saya kena. Kalau kamu semua ikut beli juga, dia punya price akan dibahagi-bahagian, so jadikan kecil. Okey, apa dah jadi? 10.30 dia minta datang balik. Selepas dah dapat nombor, tapi tak janji dia akan panggil pada 10.30 atau tidak. Dan dia kata kita tunggu saja sampai pukul 1. Kalau dia panggil lah. Kalau pukul 1 tak panggil, datang kembali selepas pukul 2, kerana 1 hingga 2 adalah lunch break mereka. So ini 10.30 dia punya time untuk 1093 ni. Kita tengok macam mana. Kita akan datang kembali dalam pukul 10.30. Apa boleh buat? Tunggu sajalah, tengok apa. So hari ni punya kerja adalah tunggu menunggu. Harap-harap hari ni boleh dapat pasport. Selepas ni kita boleh keluar negara. Sekarang 8.35 minit Jadi tengok queue masih panjang sampai luar lagi. Tapi boleh dikatakan okey lah, laju jugalah, pasal kita dah dapat nombor Baik, baru keluar dari imigrasi, dapat nombor 1093. So dah ambil nombor. Tadi kita peratur dalam pukul 7.50, peratur sampai lebih kurang 8.25, lebih kurang macam tu lah. Jadi lebih kurang 30 atau 35 minit untuk peratur untuk dapatkan nombor. Sekarang dapat nombor. Dan pegawai tadi bagi tahu datang balik, kembali balik sini dalam 10.30 atau standby dalam pukul 10.30 lah. Yang kata, jadi saya ada 2 jam setengah. Sekarang 8.30 ni, sampai 10.30, 2 jam. Apa saya nak buat? Terpaksalah tunggu, atau kita boleh keluar makan sarapan pagi dulu atau minum dulu, apa-apa saja. Okay, kita akan jumpa dalam 10.30 nanti. Right? Okay, saya kembali 10.30 sekarang. Jom kita masuk ke dalam imigrasi. Tengok apa keadaan dan tengok berapa nombor sekarang. Jom. Okay, 10.30 Sekarang 10.30. Dia dah panggil nombor 1056. Okay, lebih kurang dalam 37 nombor lagi lah. Bermakna kena tunggu sebentar lagi lah. So, kita tengok berapa lagi lama dah perlu ditunggu sampai nombor 1093, nombor giliran saya. Sabar je lah. Okay, sini saya nak share sikit. Tadi dah panggil nombor lebih kurang dalam 11.35 minit lah. Bermakna dia panggil datang pukul 10.30. Kena tunggu juga lebih kurang 1 jam untuk giliran saya. So tunggu aja lah sampai lebih kurang dalam 11.30, 11.35. Giliran saya pun dipanggil. Memang bagi dia tengok saya punya receipt, dah bayar online, kita dah register online, dah submit gambar dengan detail semua dah submit. So apa terjadi? Tadi saya ada cakap kan, kita ada masalah, hadapi masalah upload gambar. Memang ambil berjam-jam sebenarnya. Pasal first time buat kan, online register untuk renew passport, memang ambil lama lah. Gambar tak betul lah, inilah tak betul lah. Dah lah pergi ambil gambar kat studio, lepas tu ambil masa juga kan. Lepas tu upload, apa terjadi tadi? Kita dah berjaya upload dan register online. Bila sampai giliran kita submit semua, dia kata gambar tu tidak muat atau tidak tak dapat kira spek yang dinak oleh imigrasi. So apa boleh buat? Ambil gambar barulah. Sebenarnya kita tak kisah ambil kat mana-mana, ambil on the spot pun tak kisah. Tapi kenapa bila kita upload dah susah payah, pasal bila kita upload banyak error tau. Dia cakap ini tak boleh, kalau dia punya sukatan sini dan sini tak betul, sini 10mm kot, ke 12mm, kepala pun macam tu. Kalau semua tak ikut spek, dia memang tak approve. Kita dah upload sampai approve dah. Size file pun kena besar. Kita semua dah ikut spek, dah upload, tak berjaya, upload lagi berulang kali kita upload sampai kita berjaya. Tapi sampai sini dia cakap tak boleh. Itu gambar tak boleh diguna pasal tak ikut spek. Dan kenapa approve sebelum tu? Itu yang pelik lah. Saya pun tak tahu kenapa. Tanya saya pun tak tahu. Bila tanya kat counter cakap memang tak approve. Tapi dia approve masa kita online registration.
So di sini saya tak kisah nak, sebenarnya tak kisah. Tapi kita tak standby nak ambil gambar lagi pasal kita dah fikir dah upload kan. Okey, kena ambil gambar, rambut tak sikat, kalang kabut macam ni kan. Muka baru bangun, bukan baru bangun lah, tapi memang senang kata tak ready lah kan. Pakaian pun cincai. So ambil lah depan kaunter. Ambil, lepas tu okey, submit semua. Sekarang dia minta saya tunggu 1 jam lagi untuk mereka proceedkan pasport baru itu. So itu ya yang selepas kita dah ambil nombor, dah masuk kaunter, tunggu jam punya jam. Sekarang tunggu lagi. Dia minta tunggu 1 jam lagi. Sekarang 10, sekarang dah keluar, dah selesai tadi pun, sekarang dah berkurang 11.55. Dia minta 1 jam untuk collect. Saya pun tanya dia boleh ke, kerana 1 jam dah sampai lebih kurang pukul 1 itu adalah lunch break mereka. Bukan nak kata apalah, risau juga dekat lunch break kalau mereka tak sempat. Saya pula kena tunggu another 1 jam. Pasal sekarang saya tunggu 1 jam kan, takut pula kena tunggu another 1 jam. Itu yang saya risau tu. So apa boleh buat, tunggu sajalah. Hopefully, harap-harap dalam 1 jam sebelum pukul 1 mereka keluar lunch break, saya boleh dapat pasport baru saya. Kalau tak ada, memang tak tahulah nak cakap apa. Lagi tunggu lagi 1 jam lagi, mereka punya lunch break itu memang nak kata apa, tunggu itu memang penat. Macam saya pernah berlakon. Sebenarnya penat itu bukan berlakon tau. Sebenarnya penat itu tunggu menunggu itu yang sangat penat. Sekarang macam ni, tunggu you nak buat apa? You kat tempat orang lain, you nak buat apa? Takkan nak habis masa main phone je kan? Nak kerja kat luar tak boleh, nak kerja kat studio tak boleh. So itu yang sangat membuang masa lah, saya rasa. Okay, so tak boleh buat apa-apa. Kita kena ikut juga apa yang memang macam tu kan. Tunggu sajalah. Harap-harap dalam 1 jam sebelum pukul 1 dapat pasport. Alright. Okay, satu lagi saya nak bagi tahu. Sebenarnya kadang-kadang kita nak buat pasport macam ni kan, banyak orang pun fikir datang awal seawal yang boleh. So macam saya juga datang very early, awal sangat pagi ni. Lepas tu saya dah settle baru ni, 11.30 saya baru keluar. Sebenarnya saya dapat tahu, saya tanya pegawai di dalam tu yang bagi nombor tu, dia bagi tahu sebenarnya kan, kalau cuti sekolah memang ramai, pasal ramai orang nak travel dengan anak-anak kan. Memang pack lah, memang ramai lah. So macam sekarang ni dah lepas cuti sekolah, sebenarnya tak ramai sangat ni. Saya tadi baru keluar 11.30, saya nampak ada satu orang masuk. Dia masuk, dia turun ambil nombor, dia turun naik. Saya ingat dia tunggu dalam sekejap aja dah panggil nombor dia dah. So itu sebab saya rasa sebenarnya kita tidak perlu datang sangat awal, tidak perlu. Kalau tengok situasi jugalah, macam pegawai tu pun bagi tahu sebenarnya depends macam timing. Macam cuti sekolah awal datang lambat, confirm tak ada nombor lah. Macam sekarang dah lepas cuti sekolah, datang sebelah petang pun okey. Kadang-kadang langsung tak payah tunggu. Tapi itu pun terpulang kepada luck juga. Kalau ada nombor lagi, okey. Tadi saya tanya dia, pagi ni sampai sekarang ni dalam 100 lebih dekat 200 nombor dah keluar. Jadi satu hari dia akan bagi 300 nombor untuk keluar 300 pasport. So ada 100 lebih lagi nombor yang boleh ambil di sebelah petang. So ini yang saya nak di-share di sini ya. Kadang-kadang boleh, kalau you tak rushing sangat, cuba datang sebelah petang. Lepas pukul 2 selepas lunch, mungkin kamu ada luck yang tidak perlu tunggu begitu lama. Atau datang dalam pukul 11.30 macam tu. Datang siapkan dulu, lepas tu keluar makan, datang balik. Macam tu saya rasa lagi tidak perlu buang masa ya. Kerana time makan, kamu pun perlu makan kan. So itu time you boleh ambil nombor dulu, lepas tu keluar makan. Itu yang pendapat saya lah. So di sini kamu pun boleh tahu sedikit sebanyak situasi buat hari ni 16 bulan Jun 2022 situasi ni selepas situasi di immigration buat pasport yang baru-baru ni, banyak news yang hangat cerita pasal sistem down, lembab dan sebagainya. Dan inilah kita nak sharekan di sini. Yang hari ni saya sendiri datang sini buat experience di imigrasi Poklang. Ini yang saya dah hadapi. Memang dari pagi lagi saya tunggu. Lepas tu mana tahu sebenarnya kalau datang 11.30 tidak perlu tunggu, terus ambil nombor, terus naik atas. Inilah
So kita tunggu lagi, nanti saya tengok dapat pasport tak dalam 1 jam lagi, right? Okay, finally saya dah dapat pasport baru saya. Tunggu macam dia bagi tahu tadi 11.50 macam tu dia bagi tahu tunggu 1 jam. Saya pun fikir nak tunggu ke tak nak tunggu kan. Tahulah kadang-kadang tunggu sampai dekat pukul 1 nanti dia pergi lunch tak dapat pula. So saya cuba juga try lah juga tunggu. Sekarang sebelum pukul 1. Sekarang sebenarnya 12.45 saya pergi tanya, siap ke saya punya pasport? Nah, saya dah dapat pasport baru saya. Ini saya boleh travel untuk 5 tahun lagi. Saya online register bayar RM200 untuk tahun 2022 ini, valid untuk 5 tahun. So finally saya dapat pasport saya selepas saya buat online registration, dan sekarang saya tunggu kira hari ni dari pagi pukul 7.50 sampai sekarang lah pukul 1. Okay, ngam-ngam saya keluar sini dah dekat pukul 1 dah. Setengah hari dapat pasport. Alright. So inilah prosedur untuk hari ni saya buat pasport di imigrasi pelabuhan. Di tempat lain saya tak pasti. Saya rasa kalau di KL, Damansara, macam Damansara, PJ atau di Shah Alam memang ramai sangat. So government pun nasihatkan kalau boleh pergi tempat lain, macam boleh cuba datang Klang, mungkin negeri-negeri yang tak begitu ramai penduduk yang atau orang muda, seperti macam East Coast mungkin, atau mungkin Perak, mungkin dia cepat sikit. Tapi di pelabuhan Klang kira ini antara yang paling dekat lah, dekat dengan Kuala Lumpur. Saya dapat pasport baru saya dalam 5 jam. Tapi ada juga sebelum tu kita online lagi. Jangan lupa saya ada online registration dulu. Untuk membaharui atau renew pasport tidak boleh buat secara walk-in. Dia hanya boleh buat online saja. Apa yang tak betul dia akan buat di counter. Macam hari ni dia cakap saya punya gambar tak approve, dia buat balik. So okey lah, sekejap je. Memang tak ada apa-apa, hanya you just need to get ready lah. Senang kata, kalau boleh get ready, besar kemungkinan kena ambil gambar. Jadi nak make up ke, nak permkan rambut ke, siap-siapkan dulu semua, okey, sebelum datang ni. So sampai sini saja untuk video hari ni. Saya sharekan macam mana atau prosedur untuk dapatkan pasport. Seperti yang baru-baru ni memang hangat isu pasal buat pasport, memang lembab lah, yang lambat. Inilah 5 jam saya dapat. Alright, kita jumpa di next video.